Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia pada anda semua. Doa saya sentiasa mengiring anda untuk sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Apa khabar saudara Joka Karim, saudara Zizi Muhammad, itu juga saudara Nur, Abu Dia, saudara Mustafa Ilyas, terima kasih bersama dengan saudara Zamari LC saban malam menemani saya, ya, saudara Zaja Daniel, saudara Rosman, begitu juga Abu Nems, Puan Asyah, Chong Kinchin, apa khabar Chong, Ramzul Zul, saudara Abu Nems, saudara Syah Ibrahim, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak, saudara Azrul Jalil, Tuan Badur Rahman, Tuan Ismail daripada Besut, Terengganu, moga sana sihat, ya saudara. Begitu juga saudara Fazil Yub, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku, orang Sekarang Petani, saudara Wan Syarudin, Awang Yusof, begitu juga saudara Fakri Sani, saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji, saudara Syirik Syarani daripada Bandar Muazzam Shah di Pahang, Puan Nuriyah Asyad, saudara Jamil Tajul Hasnan, saudara Abu Saman, apa khabar saudara, Puan Umi Kasum dari Pendang Kedah, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, begitu juga saudara Richard Bakri, salam pencerahan katanya, Puan Marabiah Abdullah daripada Pandan Jaya, saudara Zack Ramli, saudara Chongkin, saudara Syahnun, begitu juga saudara Kamaliah Abdul Rahman, saudara Puan Syarifah Hafifah, Wahab Zain, Aftan, saudara Ismail Azmi, Saidi yang Endurus katanya, Puan Robiah Osman, saudara Puan Rosini Kurengot dari Sarawak, Puan Hamidah Kamat, begitu juga saudara Muhammad Johari, saudara Linovo, saudara Abdul Hamid, Kuantan katanya cuaca baik sepanjang hari, alhamdulillah. Saudara Hizam Masih, saudara Mat Nazri Syafi'i, saudara Awan Muhammad, Ibjah, Puan Ibjah, salam Madani katanya. Ismail Abu Hassan, waalaikumsalam. Saudara Hafiz Azara, saudara Rosillah, begitu juga dengan saudara Zack Ramli, saudara Saidi Edurus, ya, saudara Ramla Razak, saudara Azali Kasim, Puan Nuriyah Asyad, Siti Fatimah Hamad, selamat salam bersiraturahim, terima kasih. Saudara Azlin Abdul Alin, saudara Muhammad Kamal Abu Samah, saudara Amir Syarudin Ahmad Syarudin, terima kasih hadir bersama. Saudara Abdul Hakim, Lenovo, harap adalah berita yang terbaru, mudah-mudahan, ya, Puan Rusni, saudara Shan Gopal, begitu juga saudara Abdul Aziz dari salam dari Miri Sarawak, saudara Selamat Lon, saudara Nasi Kandar Nash, Rubidin, apa khabar Abi, moga sihat, bersama pasangan anda Mas Sujar, Nur Zairin Nordin, saudara Afizan, begitu juga Mapiah Mentol, Ninsha Hasan, saudara Syorik Kamaran, saudara Ishak Ramli, saudara Abdul Malik Ali daripada Rawang, katanya Rawang clear, saudara Kamal Awang, Puan Zahra Arah, begitu juga Asrul Siwan dari Bandung, saudara Asrul Siwan dari Bandung, Indonesia, saudara Thomas Tan dari Singapura, saudara Puan Nuraini Rahmat dari Iskandar Putri, Johor, saudara Muhammad Hashim, apa khabar, saudara Aliyah Abdul Latif, Puan Nurzia Azizan dari Bagan Serai, Perak, begitu juga Fazilah Abdul, Assalamualaikum. Semoga semua sihat, ya saudara. Puan Nana dari Taman Melewar, Gombak, saudara Kudin Junior, begitu juga saudara Samsul Anwar, terima kasih. Azami Segamat, cuaca di Segamat hari ini nampaknya cerah, alhamdulillah. Begitu juga Puan Maria. Baik saudara, hari ini hari Isnin tanggal 13 Mac, hari yang ke-1089 COVID-19 melanda negara kita. Namun begitu saudara, namun begitu saya minta maaf kerana sistem di Kementerian Kesihatan nampaknya down saudara. Tidak ada laporan yang dapat saya laporkan berhubung dengan COVID-19 semalam dan hari ini saudara. Bagaimanapun berusaha kita agar sama-sama kita menangani persoalan COVID-19 ini saudara. Baik saudara, kita masuk terus pada segmen e-commerce. Bagi teman-teman yang mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141
agar saya boleh memberi pencerahan saudara. Saudara Changken dan mohon KWSP, kami tidak dicagar oleh bank. Katanya kami terhimpit hutang. Saudara Chong Kian Chin. Semua orang susah sekarang ni saudara. Nak buat macam mana? Dan Al-Azhar masih lagi berniaga setangi bakurnya dan juga haruman minyak wangi daripada tanah Arab. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Zul Muhammad daripada 9 Karang ni. Saudara Zul. Makan kemarahan saya. Saya Ijam Syam. Katanya Padang Besar, alhamdulillah cuaca baik. Begitu juga saudara Fiah dari Kuala Selangor. Saudara, Siti Farehah selain daripada produk dendeng manis Siti Farehah, terdapat satu produk bagunya iaitu simpulan kasih Cik Siti. Sedap saudara, harga pemurah. Hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Dan bagi teman-teman di Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan segar, manis dan murah daripada harga pasar saudara. Begitu juga yang terakhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, itu popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, harga murah, mampu milik, mampu rasa, enaknya, rasa pedas, rangup dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Itu dia saudara, sementara seketika untuk segmen e-commerce. Saudara Along Farehan, Gelora Bahtera, saudara Yana Man, Aduka Gramit Perak daripada Kampar saudara ya. So Mak Zailan, itu juga Puan Norma Abdullah, saudara Rahman Arazaina, saudara Yaya Armin, saudara Abdul Halim Majid, Fauzi Harun, saudara Imran, saudara Adi dari Tawau saudara. Itu juga dengan saudara Razali Zali. Terima kasih saudara. Baik, kita masuk segmen ini, penting saudara untuk kita hayati bersama. Ingat saudara, saya bukan da'i juga ustaz, tapi curipan teman-teman wajar saya rasa elok kita hayati bersama saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah juga suka mencari-cari isu, saling berdengki, saling membelakangi antara satu sama lain, serta saling membenci. Tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Itu permintaan baginda Rasulullah SAW pada kita semua. Ingat, kita harus menganggap semua warga kita yang beragama Islam itu sebagai saudara kita saudara. Jangan kita saling mencaci antara satu sama lain. Kerana saudara, Islam mengajar agar kita menjauhi prasangka buruk pada orang lain. Islam juga meminta agar kita tidak mendiamkan diri jika berlaku kemungkaran di hadapan kita. Ia perlu dicegah atau dinasihatkan. Kerana Muslim dilarang mencari-cari isu atau kelemahan orang lain. Setiap kita juga dilarang untuk saling berdengki, saling membelakangi serta saling membenci terhadap saudara Muslim kita yang lain. Setiap Muslim dituntut agar berusaha menjaga tali persaudaraan sesama Islam. Kita harus menjaga persaudaraan dengan menjauhi prasangka buruk, tidak mencari kelemahan orang lain, dan jangan sekali saudara berdengki dan elak membenci ataupun membelakangkan orang lain. Kalau perlu saudara, jika mereka dalam kesusahan, bantulah dengan mereka ini dengan mencegah mereka dari melakukan kemaksiatan. Ingat saudara, walaupun kita berbeza pandangan, kita berbeza aliran politik, namun saudara, kita harus teguh bersama dalam menyantuni ukhuwah persaudaraan saudara. Baik, saya juga menerima catatan daripada Tan Sri Osu Sukam dalam segmen Mutiara Kata. Katanya, tanda amalan itu diterima apabila kita merasakan amalan yang dilakukan masih jauh di sudut hati dan terasa hina dan masih terasa kecil atas setiap kebajikan yang kita lakukan. Itulah tandanya amalan kita itu dapat diterima kalau kita merasakan apa yang kita lakukan masih kecil lagi saudara, masih lagi tidak memadai sebagai insaniah di dunia ini saudara. Terima kasih Tan Sri Osu, saling berpesan-pesan, saling mengingat-ingatkan antara satu sama lain. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang kalau negara berbelanja wang negara tanpa had, negara akan muflis saudara.
Hari ini kita masuk hari yang ke-94. Sudah 94 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Tinggal lagi 6 hari, kita akan mengulas tentang apa yang telah dilakukan, apa yang masih belum dilakukan. Beri lagi kesempatan selama seminggu pun, tak lama pun, tak sampai seminggu, 6 hari lagi saudara. Apabila sampai tarikh 100 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang mau menangani derita rakyat, kita harus mengulas, kita harus membicarakan secara berterus terang tanpa rasa takut ataupun gentar, without fear of favor, saudara. Dan saudara, hari ini tinggal 13 hari lagi kita menanti lambaian Ramadan. Ramadan kan hampir, namun saudara haruslah kita berdoa pada Allah SWT supaya kita diberi kesempatan untuk merasai nikmatnya kehadiran Ramadan, saudara. Walaupun dekatlah 13 hari, tapi ingat saudara, kadang-kadang jodoh pertemuan itu segala-galanya ketentuan ilahi. Jadi berdoa supaya kita dapat sampai dan menikmati hadirnya Ramadan, berhasrat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai Muslim. Ingat saudara. Namun begitu saudara, kita harus santun juga pantun Pak Nazir. Beliau di Perlis dalam keadaan usia-usia yang sebegini, warga emas. Beliau masih lagi berkirim salam pada semua dan mengirimkan culipan karyanya melalui pantun, saudara. Kata Pak Nazir, menyambut tetamu tarian rambung memakai kain berwarna ungu. Semakin berilmu, semakin sombong, orang lain semuanya dungu. Ini pada Pak Nazir, dia tak sukalah kalau kita bijak, keluar daripada pusat pengajian tinggi, daripada Menara Gading, merasakan diri kita berilmu. Jangan sekali kita merasakan orang lain itu dungu. Sebab seharusnya kita harus merasakan bahawa banyak benda yang kita belum tahu, sedangkan orang lebih tahu daripada kita. Tambah Pak Nazir lagi, Pak Anda hatinya berdenyut, sewaktu malam bertambah lara. Melayu sudah semakin hanyut, kuatir tenggelam di laut bergelora. Itu yang kekhawatiran Pak Nazir. Nampak gayanya warga bangsa kita semakin hanyut. Hanyut dengan percaturan politik yang tidak menentu, dan akhirnya kita khawatir dan bimbang warga bangsa kita ini tenggelam di laut yang bergelora. Terima kasih Pak Nazir atas saudara Husin Qadi, katanya mohon undi ahli majlis tinggi nombor 38. Siapa dia? Nanti sekejap lagi saudara. Baik saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nazir saban hari menghantar kiriman kepada kita untuk perkongsian bersama. Saudara Muhammad Rosdi, saudara Roslan Mubin, saudara Zul, begitu juga saudara Abrah Manas, saudara. Saudara Husin Qadi, dia minta undi calon nombor 38. Warga UMNO, hari Sabtu nanti bila bersidang, jangan lupa nombor 38. Tak silap saya katanya Tok Lokman kat sini tu. Saudara Nafi Isbat, balik kampung apa idak berkabur tu. Kokak telinga baru tahu. Orang baru nak bagikan katanya. Pergi ke laut, saudara. Pergi pulau memancing. Nafi Isbat. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita bertemu juga nanti, saudara. Dan saudara Norman P. Siapa lagi ni? Mat Spana, UMNO terus mara untuk rakyat Malaysia. Saudara Mat Spana, saudara Syamuddin Hazamdin, Ratnapan Kasih, saudara Ismail Muhammad. Saya mendoakan saudara Ismail Muhammad berjaya dalam usahanya untuk menawarkan jawatan Ketua UMNO, naib Ketua UMNO bahagian Besut. Berusahalah. Saudara Rani Osman, selamat. Selamat untuk semua. Saudara Derani Osman dari Jerantut, Pahang, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, mesti saya memberi peringatan. Saudara Nur Haim, saudara Hajah Comel-Comel. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Seandainya ada sebarang pandangan ataupun kritikan daripada saya, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Ingat, saudara,
Dalam keadaan begini, jika anda mau menghantar kiriman, anda mau berbual, berbicara dengan teman-teman, saudara Puan Salmah Ahmad, saudara Zamri Abdullah, saudara Hasan Hassan, dia tahu saudara Hasan Jalani, dia kata saudara Luqman nombor 14, nombor 838, siapa dia saudara? Tak tahulah saya. Saudara, jadi kalau anda mau menulis ataupun apa saja, gunalah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, santunlah setiap permasalahan itu secara harmonis. Prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Hari ini, saudara, saya mendapat laporan banyak di kawasan-kawasan, di seluruh negara. Cuacanya, alhamdulillah, nampaknya mentari semakin cerah. Cuma petang-petang tu biasalah, mendung. Tapi di kawasan saya belum ada hujan. Alhamdulillah. Dan tiada pula laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca yang menyatakan besar kemungkinan hujan, ribut dan sebagainya. Tak ada setakat ini, saudara. Namun begitu, saya menerima kiriman bahawa banjir, ini di Johor, saudara. Kabarnya, banjir di Batu Pahat masih belum memasuki fasa banjir termenung. Ataupun terkenang itu saja, saudara. Ini kerana masih merekodkan kemasukan serta pergerakan air yang besar dari luar. Iaitu air yang pasang besar di laut, saudara. Menurut Pegawai Daerah Batu Pahat, Saudara Nasriman Ali, menerusi laporan teknikal Jabatan Pengairan dan Saliran, fenomena banjir termenung kemungkinan berlaku dalam tempoh antara seminggu hingga 2 minggu lagi. Artinya, kawasan di Batu Pahat masih lagi ada banjir, saudara. Belum susut. Jadi selaku pengurusi Jawatankuasa Bencana Daerah Batu Pahat, menurutnya ketika ini air banjir masih mengalir dan bergerak ke kawasan Seri Medan, di Seri Gading dan Parit Raja. Jadi teman-teman yang tinggal di Seri Medan, di Seri Gading dan Parit Raja berwaspada. Kerana pergerakan air banjir ini dipengaruhi oleh aliran air pasang surut, air banjir dari segamat dan pelepasan air dari beberapa empangan, menyebabkan ia masih belum termenung atau masih berlaku kenaikan paras air. Jadi mengenal banjir termenung sekarang ini belum lagi masuki fasa itu. Jika pergerakan air banjir itu sudah berhenti dan tidak lagi mengalir, barulah ia menjadi termenung, katanya. Oleh kerana banjir termenung belum berlaku, beberapa kawasan termasuk di Pekan Parit Sulong, Seri Medan, Seri Gading dan Parit Raja masih ditenggelami air banjir dan keadaannya masih kritikal, saudara. Namun beliau telah pun meminta JPS untuk mengenal pasti lokasi banjir di mana airnya sesuai untuk dipam keluar lebih awal bagi mengurangkan paras ketinggian air sekurang-kurangnya 0.5 meter. Artinya mengatasi 1 meter, saudara. Itu keadaan di Batu Pahat. Kerana banjir yang melanda Johor sejak 1 Mac lalu. Hari ini dah masuk 13 hari, saudara. Dah hampir 2 minggu. Ia disifatkan antara bencana banjir terburuk pernah dialami oleh negeri Johor selepas banjir besar pada tahun 2006. Iaitu selepas 17 tahun. Kali ini banjir itu merupakan banjir terburuk. Angka terkini masa banjir yang terjejas membabitkan sejumlah 40,746 penduduk daripada 11,464 keluarga, dan mereka masih ditempatkan di 112 pusat pemindahan sementara. Jadi keadaan banjir yang masih kritikal daerah itu menyebabkan pihaknya menjangkakan banjir akan terus melanda dalam tempoh 2 minggu sehingga sebulan. Besar kemungkinan teman-teman kita, saudara kita di Batu Pahat, mereka terpaksa menghadapi banjir dalam musim Ramadan. Mudah-mudahan dapat surut sebelum Hari Raya. Kalau tidak, nanti saudara-saudara kita di Batu Pahat mungkin berhari raya dalam rendaman air banjir dan dalam rendaman air mata, saudara. Itu keadaannya. Setakat ini walaupun mangsa banjir merasa sedih, namun mereka bersedia untuk menghadapi Ramadan di pusat pemindahan sementara. Sedih, saudara. Ini yang berlaku di Batu Pahat. Berdoalah kita agar segeralah air ini susut, agar warga kita di Batu Pahat dapat mengalami kehidupan seperti biasa. Namun untuk saat ini belum ada lagi. Demikian menurut Pegawai Daerah kawasan Batu Pahat, dia menjangkakan banjir termenung itu mungkin boleh berlaku dalam tempoh dalam seminggu atau 2 minggu. Artinya baru nak surut. Saat ini sekarang ni air masih lagi mengalir, dan di sekitar Batu Pahat, di Seri Medan, saudara, di Parit Sulong masih banjir. Ya, bersamalah kita berdoa agar teman-teman kita segera
berakhir musibah yang tidak dijangkakan. Saudara Zaidian kata, nasib baik pengundi tak lompat parti, kalau tidak habislah pengundi yang salah. Saudara, saya tak tahulah apa yang saudara maksudkan. Begitu panas Datuk Roy dah serah diri. Saudara Sal Hasan belum mengatakan benar pun sekali bahawa hari ini Datuk Roy yang dikenali sebagai pengatur, kononnya saya tak tahu, menurut laporan dan menurut kenyataan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, mereka sedang mencari dan memburu Datuk Roy untuk siasatan berikutan dengan pengatur ataupun orang yang juga bertanggungjawab mengatur setiap suapan untuk jana wibawa, saudara. Baik, saudara, itu kedudukan banjir. Laporan daripada Roy tadi, terima kasih saudara Roy. Tapi saya belum lagi dapat kenyataan resmi daripada SPRM. Mudah-mudahan akan keluarlah hari ini ataupun besok kenyataan daripada SPRM berhubung dengan Datuk Roy yang sedang diburu oleh SPRM untuk merungkaikan segala permasalahan berhubung kegiatan rasuah dalam jana wibawa, saudara. Menyentuh sedikit ekonomi, saudara, saya melihat hari ini nampak gayanya pada jam 6 petang tadi ringgit Malaysia ni agak meningkat sedikit, tapi tak banyak mana, saudara, iaitu pada kadar RM4.49 berbanding dengan dolar Amerika. Keadaan ini selalu saya bagi laporan kerana untuk kita berwaspada. Kalaulah ringgit kita masih belum mengukuh dengan kedudukan dolar Amerika, sebab kita membeli barangan kehidupan hampir 78%. Beras, gula, macam-macam lah keperluan kehidupan kita import dari luar negara. Kalaulah harga tukaran wang itu masih tinggi, saya merasakan kalau RM4.49 masih tinggi, walaupun berbanding dengan pada hari Isnin lalu RM4.51. Kalau RM4.49 atau RM4.30 masih tinggi, tentulah barangan yang diimport itu mahal. Bila mahal, bagaimana kehidupan rakyat? Itu yang menjadi kegusaran saya. Kerana menurut analisa pasaran kewangan Bank Muamalat, Dr. Muhammad Hafaz Nizam Abdul Rashid, dia kata walaupun ketidaktentuan global yang meningkat, ringgit menambah sedikit nilainya berbanding dengan dolar Amerika. Bagaimanapun, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding kumpulan mata wang utama lain. Amerika sebab dia ada masalah sana, kerana unit tempatan susut berbanding yen Jepun pada RM3.37. Begitu juga dengan pound sterling. Pertukaran 1 pound sterling bersamaan dengan RM5.42. Pada masa yang sama, ringgit diniagakan bercampur-campur berbanding dengan mata wang negara ASEAN yang lain. Ini perlu, saudara, sebab kita juga mengimport makanan, ikan dan sebagainya daripada Thailand dan Vietnam. Kerana ringgit menguncup berbanding baht Thai pada RM12.98. Artinya 12.98 baht bagi RM1, rasanya lah begitu, saudara. Bagaimanapun, dolar Singapura ia nampak kukuh pada kadar RM3.33 bagi setiap dolar Singapura, saudara. Dan yang ini sebab tengah malam tadi saya membaca, menatap berita-berita ekonomi dari luar negara. Saya dikabarkan bahawa SB Bank, itu Silicon Valley Bank, yang beroperasi di Amerika, dan ia menguasai kebanyakan kaunter-kaunter di sektor dagang berasaskan teknologi. Jadi negara Uncle Sam itu katanya bahawa Silicon Valley Bank dalam keadaan tenat, besar kemungkinan gulung tikar. Kalau ini berlaku, saudara, kerana kerugian yang dialami oleh bank tersebut adalah sejumlah $170 bilion Amerika. SVB ataupun Silicon Valley Bank ini, ia merupakan bank yang menguruskan pelbagai simpanan pencen dari pelbagai negara sekutu. Bukan hanya dari Amerika, dari Jepun, dari mana-mana lah simpanan pencen hari tua itu juga dilaburkan di bank SVB Bank itu. Jadi andainya berlaku keruntuhan SVB ini, tentulah ia akan memberikan tekanan ekonomi yang tenat di seluruh dunia, saudara. Kerana setakat ini SVB Bank ni adalah bank yang ke-16 terbesar di Amerika Syarikat. Setakat akhir tahun 2022, kiraan asetnya
pendeposit ada sejumlah 209 bilion dolar. Orang menyimpan di situ dengan depositnya 175.4 bilion. Seandainya terjadilah bank tersebut terpaksa ditutup ataupun gulung tikar, pastilah ekonomi dunia semakin berada dalam situasi yang tidak menentu. Ini bila berlaku kehancuran bank di Amerika, ia akan turut terkait di negara kita. Mungkin juga apakah kita ada simpanan di bank tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini keadaan saudara, saya melihat saudara bahawa kedudukan ekonomi dunia semakin dalam keadaan tertekan. Lalu jadi macam papan jongkit lah saudara, ekonomi Amerika sekejap naik, sekejap turun. Dan kalau ia naik, maka kita yang terkesan. Kalau ia turun, kita juga terkesan. Jadi apa yang berlaku di ekonomi di Amerika, suka tak suka, kita akan mengalami kesanan yang agak tenat juga pada kita saudara. Jadi sebab itu harus berhati-hati. Sebab itu saya mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kita juga boleh jadi muflis saudara. Baik saudara, itu kedudukan ekonomi. Bagaimanapun saya menerima laporan hampir 150 individu kini sedang dikesan oleh pihak polis susulan terlibatnya mereka dalam perhimpunan serta perarakan yang dipercayai bermula dari hadapan Kompleks Sogo ke Dataran Merdeka. Ini adalah himpunan LGBT. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, mereka tidak mempunyai permit ataupun memberitahu pihak polis. Menurut Ketua Polisnya, iaitu Assistant Commissioner Nur Delhan, pihaknya berjaya mengesan perhimpunan terbabit sekitar jam 10 pagi tadi. Hasil daripada pemerhatian yang dibuat, pihak polis mendapati seramai lebih sekitar dalam 150 orang terdiri daripada aktivis hak asasi, mahasiswa dan ahli-ahli politik. Mereka menyertai himpunan tersebut sambil memegang spanduk antaranya Imagine if we are men. Ini LGBT, saya tak payah nak sebut lah benda begitu. Tapi saya yakin pihak polis akan memburu mereka kerana mereka terlibat dalam perarakan yang boleh dianggap sebagai perarakan haram ataupun perhimpunan haram. Sebenarnya kita boleh berhimpun, tiada masalah, tetapi hendaklah diberitahu pada pihak polis. Kalau tak diberitahu, tidak ada permit polis, maka itu dianggap sebagai himpunan haram, saudara. Hari ini juga, saudara, pagi ini Tan Sri Muhyiddin telah pun dihadapkan ke mahkamah, di Mahkamah Shah Alam. Presiden Bersatu itu bagaimanapun tidak mengaku bersalah atas pertuduhan menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Parti Bersatu, saudara. Jadi beliau membuat pengakuan itu di Mahkamah Shah Alam di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Kerana mengikut pertuduhan selaku mantan Perdana Menteri itu, dia kata beliau menerima wang daripada aktiviti haram berjumlah 5 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti tersebut. Kesalahan itu dilakukan di Bank Cawangan M-Bank Cawangan M-Corp Mall, Jalan Persiaran di Petaling Jaya pada 7 Januari 2022. Jadi pendakwaan itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B bersamaan dengan Seksyen 87 dalam kurungan 1, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan serta hasil daripada aktiviti haram 2001 di bawah Akta 613. Kalau terbabit dibuktikan kesalahan, maka boleh dikenakan penjara maksimal 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda dari nilai suapan. Sementara itu, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Saudara Ahmad Akram Gharib, Muhammad Fahmi Muhammad Zamri, Zender Lim Wai Kiong, Kalaivani Anandorai dan Maziah Muhaidi. Ramai pendakwa raya. Pendakwaan dikendalikan oleh 1, 2, 3, 4, 5 pendakwa. Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin diwakili oleh 9 peguam. Ramainya. Meriahlah di mahkamah nampak ke sekarang ni, saudara. Kalau pendakwa raya 5, peguam 9. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan tertuduh Tan Sri Muhyiddin diikat jamin 2 juta ringgit bersama 2 penjamin serta syarat-syarat tambahan penyerahan pasport sehingga selesai perbicaraan. Saudara,
Ini hakim kemudian membenarkan permohonan tersebut selain menetapkan tarikh pada 26 Mei untuk sebutan semula kes. Mana perbicaraan akan bermula pada 26 Mei, saudara. Saya nak cerita lebih daripada itu, kita tunggulah keputusan mahkamah. Jangan kita komen yang bukan-bukan, saudara. Dan saya haraplah, sekali lagi saya mengingatkan anda, jangan kita menjatuhkan hukuman persepsi. Sebagaimana selalu saya pesan, sama ada ia terlibat Tan Sri Muhyiddin ataupun mana-mana pemimpin, jangan kita jatuhkan hukuman persepsi. Kita bukan pakar undang-undang, kita tak tahu hal sebenarnya. Biarlah persoalan ini akan dikemukakan di mahkamah nanti, sama-sama kita dengar. Cuma sekarang ni yang menjadi persoalan sehingga saat ini, saudara, bagaimana yang ditekankan oleh Ahli Majlis Tinggi UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Fuad Zakasi. Beliau meminta supaya agar laporan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Ghazali segeralah didedahkan kepada umum. Cara payah sangat katanya. Jadi kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang dan Reformasi Parlimen, Datuk Seri Azalina Osman, diminta untuk menyatakan laporan siasatan itu sudah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara, iaitu Tengku Maimun. Jadi dalam soal gini, apakah adil jika tiada tindakan diambil sebelum sesuatu keputusan semakan kehakiman dalam kes SRC membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib diputuskan. Jadi beliau mempersoalkan apakah adil keadilan untuk Najib tertangguh, apakah adil tiada tindakan diambil sebelum keputusan semakan kehakiman dalam kes SRC diputuskan. Rakyat ingin tahu jika benar siasatan terhadap Hakim Nazlan membuktikan memang wujud konflik kepentingan dan pelanggaran etika, ia boleh membawa Hakim Nazlan didakwa. Jadi oleh itu, kata Saudara Fuad Zakasi, beliau mahukan agar dedahkanlah saja hasil siasatan SPRM itu pada orang ramai supaya kita tahu. Yalah saudara, nak bercara susah sangat, eloklah SPRM mendedahkan hasil siasatan mereka kepada orang ramai. Dan waktu yang sama kita ucapkan tahniah lah kerana Datuk Azalina telah memberitahu Parlimen bahawa laporan itu telah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara serta Peguam Negara. Itu menurut antaranya dalam FP. Kita berdoakanlah saudara agar dipercepatkan supaya keadilan dapat diberikan dalam perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak, saudara. Bagaimanapun saya melihat ni, tiba-tiba saya menatap kiriman teman-teman. Dia kata bagaimana Tan Sri Muhyiddin dia menggesa supaya SPRM menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zaid Hamidi pula. Karenanya dia menggesa supaya SPRM menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid berhubung sumber dana politik yang telah diperoleh masing-masing dalam menerajui PKR serta UMNO selama ni. Pula dah, kau dah kena siasat, kau suruh orang lain pula. Itu keadaannya, saudara. Kerana dia kata bahawa dia disiasat oleh disebabkan kononnya, saudara, adalah merupakan tuduhan atau bermotifkan politik terpilih. Saya rasa dalam keadaan begini tak payahlah nak lekaburi rakyat dengan pelbagai kenyataan. Jawab saja di mahkamah. Siang tadi pun saya lihat Siswa Politics Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat laporan polis di Pejabat Polis Putrajaya berhubung kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan SPRM untuk macam penginayaan lah terhadap beliau. Jadi Siswa Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Kamel, dia mengatakan bahawa itu tak berlaku. Sebab itu dia mengambil tindakan membuat laporan kepada pihak polis. Kan dah akhirnya muncul pula lagu satu lagi. Itu keadaannya. Saya berharap agar para penasihat Tan Sri Muhyiddin lebih baik senyap, tunggu 20 Mei nanti, bila perbicaraan dijalankan, jawablah di mahkamah. Tak perlu nak dijawab secara terbuka. Kalau anda bercakap secara terbuka, artinya anda mengundang persepsi terbuka rakyat. Ini masalahnya. Sesuatu kes kalau ditangani secara politik, susahlah, saudara. Sebab itu saya suka juga menyantuni tulisan Saudara Imam Melati hari ini.
Dia tulis pada saya, dia kata meroyan dia, tak habis-habis. Lepas tu asyik-asyik nak balun kerajaan, kerana kerajaan ini tak betul, itu tak betul katanya. Dan sedangkan sekarang ni negara dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi katanya bila buka saja media sosial, kadang-kadang kata Imam Melati naik muak. Lain tak ada daripada parti-parti pembangkang, khususnya PBM atau Perikatan Nasional, semua apa yang kerajaan buat tak betul. Sedangkan bila mereka mengatakan soal zalim, kononnya apabila dibicarakan Tasimuddin itu ada berlaku kezaliman. Dia kata kalau nak zalim tu, cuba fikir waktu kerajaan Perikatan Nasional dulu. Apakah mereka tidak menzalimi Parti UMNO, pemimpin Parti UMNO dan yang lain? Jadi sekarang ni janganlah orang kata dulang paku serepih. Malahan kita melihat pula kenyataan dah jadi juga sama semangkuk, tumpang semangkuk saudara. Turut melontarkan kenyataan-kenyataan yang boleh dilihat seolah-olah menentang kepimpinan hari ini dengan pelbagai dalil dan begitu. Dan kadang sekarang ni saya tengok macam tulisan saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Dia kata sebelum ini apa saja yang dilakukan oleh Presiden UMNO dianggap sebagai alasan untuk cuba mengelakkan diri dan cuba melepaskan diri dari kes mahkamah. Itu katanya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Datuk Zahid, sama ada bertindak itu dan ini, itulah takrif yang diberi itu. Datuk Zahid cuba melepaskan diri dari kes mahkamah. Kata mereka, ini catatan daripada saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Saudara, jadi kini perkara yang sama kena pula pada Haji Hadi. Kenapa Haji Hadi begitu gairah mau tumbangkan kerajaan katanya? Sambil engkak arahan oleh Amri. Jawabnya mudah saja, kerana dia yakin bahawa mungkin beliau berada dalam ketakutan yang bakal memakai baju oranye juga. Kerana nampak gayanya laporan polis lah dibuat terhadap beliau, kenyataan-kenyataan yang menyangkuti yang bertentangan dengan soal perundangan, saudara. Jadi begitu juga tentang mengenai bukti video-video waktu sepanjang musim pilihan raya dahulu adanya yang dianggap sebagai korupsi untuk pengundi. Itu keadaan saya. Saya tak mau mengulas lebih, tapi apa yang ditulis itu saya merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya haraplah kita berlapang dada tunggu. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan keadaan saudara. Begitu juga saya haraplah agar penasihat-penasihat Tasimuddin terimalah. Saya kata ini adalah karma. Waktu kamu menjadi Perdana Menteri, walaupun UMNO menyokong kamu untuk jadi Perdana Menteri, akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang anda buat terhadap UMNO? Malahan berterusan mau membunuh UMNO. Sekarang ni terimalah hakikatnya. Saudara, sebab itu dalam hidup ni saudara, kita buat baik, dapat baik. Buat jahat, balasannya tahu sajalah. Jadi ini yang dikatakan hukum karma. Saya harap agar penasihat-penasihat Tasimuddin berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengelirukan. Jawab saja di mahkamah. Macam mana Datuk Zahid Hamidi? Beliau tidak membuat kenyataan apa-apa pun. Beliau menunggu saja hari perbicaraan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, bulan Jun nanti. Perbicaraan akan berjalan. Bukan beliau lari daripada tanggungjawab, kerana beliau telah pun masih lagi menjalani perbicaraan berhubung kes berhubung dengan kes Yayasan Akabudi. Dia tak lari dan dia tak membuat kenyataan-kenyataan berbau politik. Dia hadapi dengan tenang. Itu sahaja. Saudara Muf kata PN mana salah. PN Parti Suci dijamin syurga. Saya ginilah saudara, saya rasa kita pun sebagai warga tak payahlah kita membuat kenyataan-kenyataan nak menyinggung dan sebagainya saudara. Kita tangani setiap persoalan itu secara politik dengan politik saudara. Apa tak kata lu saudara Maisa ya, dulu macam-macam kata dekat Datuk Najib. Sekarang ni itulah kifarah. Fikir-fikirlah sendiri. Secara Mahmud Derit dia kata kalau kes pembangkang lalu saja Datuk Siasat. Kes kapal LCS senyap. Itu saudara Mahmud Derit. Itu jangan kita persoalkan saudara. Biarlah pihak berkuasa mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Saya dah kata bukan satu orang, ramai lagi. Saat ini kalau di siasat apa semua, kerana LCS apa semua ni tentulah melibatkan beberapa pemimpin yang juga dilihat berbalah dengan Presiden UMNO. Mungkin akan dianggap sebagai nak bunuh political character. Itu keadaan juga. Tapi bagaimanapun ini saya yakinlah
sama ada Perdana Menteri maupun Timbalan Perdana Menteri, mereka tidak akan mencampuri urusan siasatan SPRM. Itu keadaannya. Secara Muhammad Johari ini semua terjadi sebabkan sumpah laknat. Saya tak nak mengulas soal itu, saudara. Biarlah rakyat memikirkan apa kesan dan sebagainya. Saudara. Dan cuma yang saya kesalkan apabila saya melihat kenyataan, jadi bila dia kata bahawa negara sekarang ni dilanda oleh pesta kezaliman, apabila proses penghakiman seolah-olah macam mi segera katanya. Jadi menurutnya tindakan mengerik individu ke mahkamah dilakukan sewenang-wenangnya. Apakah orang yang dirasakan bersalah oleh SPRM itu dianggap sebagai dibawa ke mahkamah dengan sewenang-wenangnya? Saya tak yakin begitu. Jadi sebab itu pimpinan dalam PAS juga, saya haraplah janganlah mengeluarkan kenyataan yang memburuk-burukkan kepada pihak berkuasa. Biarkan, izinkan mereka melakukan siasatan, menjalankan tugas yang diamanahkan oleh negara terhadap mereka. Jangan kita campur aduk. Saya melihat sebab itu macam tadilah apabila Saudara Kamil, sisa politik, Menteri Kewangan buat laporan polis, kan dah jadi masalah. Sudah-sudahlah kita nak berbalah ni, saudara. Sebab hari ini, saudara, di Parlimen masih lagi berjalan persidangan membincangkan soal bajet. Bajet telah diluluskan, tetapi mula diperalusi apabila ahli di Parlimen membahaskan unjuran belanjawan di peringkat jawatan kuasa, iaitu bagaimana cara dan bagaimana pelaksanaan bajet tersebut hendak dilakukan. Saudara. Dan setiap ahli Parlimen diberi masa 5 minit untuk kamu berbahas ataupun mengutarakan pandangan. Saya mengharapkan adanya wakil-wakil rakyat, sama ada daripada UMNO, daripada PAS, daripada PBM, daripada Ikatan Nasional dan sebagainya. Mereka harus bangun mengutarakan bila dibincangkan satu persatu tu, suntiklah cadangan yang baik untuk pelaksanaan bajet ini. Tapi amat mengecewakan, saudara, apabila kebanyakan mereka masih lagi mengutarakan soal retorika politik. Tak habis lagi soal politik. Sebenarnya rakyat dah bosan dengan isu politik ni. Sebab rakyat nak tahu perut kami nak diisi dengan apa. Anda sebagai ahli Parlimen tak ada masalah. Masih lagi soal politik. Rakyat nak tahu. Dewan Rakyat hari ini membahaskan soal ini. Bagaimana pelaksanaan? Kalau peruntukan 50 bilion misalnya untuk pembangunan, cara macam mana? Saudara, ini saya lihat cuma wakil rakyat daripada Sabah dan Sarawak, mereka masih tegus, tega untuk mengutarakan pandangan dan mereka membela rakyat kawasan mereka. Apakah wakil-wakil rakyat atau ahli Parlimen di kawasan di Semenanjung ini tidak terkesan oleh kemiskinan tega? Apakah mereka tidak terkesan oleh masalah ekonomi? Apakah mereka tidak terkesan oleh harga barang yang masih lagi tidak nampak tanda-tanda susutnya? Sepatutnya persoalan ini yang dilontarkan. Ini yang harus ditubi supaya telinga menteri-menteri yang ada itu dengar. Anda mewakili rakyat bagi kawasan anda. Apakah kawasan Pendang itu rakyatnya senang lenang? Apakah kawasan Kota Star itu rakyatnya senang? Apakah kawasan Matang Pauh rakyatnya dah kaya raya? Ataupun rakyat di kawasan di Dungun ataupun di Johor ataupun di Perak, apakah mereka ni senang lenang? Hingga tidak ada pembicaraan secara tuntas apa yang perlu dilakukan. Saya lihat, saudara, saya dengar petang tadi. Contoh wakil rakyat daripada Sabah. Dia masih lagi menuntut agar soal isu pelajar-pelajar miskin, bagaimana perlu ditangani kehidupan mereka, bagaimana nak menyediakan makanan. Sebab warga di kawasan pedalaman di Sabah memang terkesan teruk. Jadi wakil rakyatnya menyuarakan. Saya rasa bersemangat bila saya mendengar ahli-ahli Parlimen bukan daripada parti UMNO pun, tapi bila mengutamakan persoalan rakyat. Ini yang perlu kita dengar. Ini yang perlu dilakukan sebagai wakil rakyat. Anda berada di situ, anda dihantar. Berapa kali nak bercakap? Takkan saya nak kata bengong. Anda rakyat hantar anda ke Parlimen untuk membicarakan. Anda sebagai suara rakyat. Saudara Kartini, negara teruk kerana UMNO dulu. Ini saudara jangan tuduh.
Tak boleh begitu saja. Negara sekarang ni berada dalam hutang 1.5 triliun. Ini bukan sikit-sikit. Takkan saya nak bercakap lagi soal bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi hutang yang begitu besar. Masalah sekarang ni kita nak dengar wakil-wakil rakyat ni nak tangani macam mana. Saudara, kehidupan rakyat mesti ditangani segera. Soalnya apa, nak bagi saya tak nampak bahawa adanya kemampuan kerajaan untuk bagi wang sejumlah sekian banyak untuk setiap warga. Tak mampu, saudara. Satu benda yang agak impossible. Tetapi bagaimana wakil rakyatnya nyatakan, saya ahli parlimen Lumut nak bagi tahu harga barangan di kawasan saya. Walaupun ikan itu datang daripada laut di Lumut, tapi masih mahal. Kenapa ia mahal? Sebabnya nyatakan 1, 2, 3, 4. Saya ahli parlimen daripada Pendang. Benar, di kawasan Pendang ini ada kawasan padi, tapi beras makin mahal. Ini saudara Rosli, betul, ahli parlimen pembangkang tak ada lain mengutarakan. Kita tak kata terpulang lah nak kata fitnah atau tidak, tetapi perbicaraan ataupun perbahasan mereka di parlimen amat menjengkelkan saya. Tak habis-habis. Soalnya soal politik. Retorika politik dilontarkan. Itu tak kena, ini tak kena. Kita tak mau ambil tahu soal kena tak kena. Rakyat nak tahu apa unjuran yang boleh dilakukan sempena dengan bajet yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Ini bukan soal saya nak jilat-menjilat, tidak saudara. Ini realitinya. Parlimen hari ini bersidang membahaskan katanya perkara di bawah kepala B10, B11, P10 dan sebagainya. Sepatutnya ini tentang kehidupan rakyat. Bagaimana rakyat yang terbiar. Bagaimana kehidupan rakyat terpaksa berhadapan dengan harga barang makanan yang tinggi. Dalam pelaksanaan begini, mintalah Pak Menteri, saya nak bagi tahu, benar bajet ini untuk pembangunan. Pembangunan apa? Apakah dengan pembangunan ini projek-projek besar, projek-projek mega? Kita tidak lagi mampu untuk berhadapan suasana ini. Kita mahu agar kerajaan memikirkan bagaimana suntikan subsidi dapat dilakukan terhadap harga barangan di pasaran. Dan menteri-menteri yang terlibat harus tegas untuk melaksanakan intipan, melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Kalau berlaku isu pencatutan, kalau harga barang tidak dikawal dengan baik, ini yang harus dilontarkan, bagi tahu. Rakyat di Batu Pahat bagaimana kehidupannya. Rakyat di Semberung macam mana kehidupannya. Rakyat di Kuala Lipis macam mana pendapatnya. Bagaimana rakyat di Pekan. Bagaimana rakyat di Kota Baru. Bagaimana kehidupan rakyat di Pasir Mas. Ini perlu diutarakan di parlimen supaya menteri dapat dengar. Ini tidak, nanti tak apalah, kita akan bincang selepas sidang ini, kita bersembang kat luar sambil minum seorang kopi. Brother, ini bukan soal berbual, bukan soal berbincang seorang kopi. Ini soal kehidupan rakyat yang semakin tertekan. Bukan main-main ni, saudara. Tapi bila diutarakan, saya amat kecewa, saudara. Tempat lain tak ada. Sekarang ni, saudara, persoalan cukai barangan. Itu yang diutarakan. Saya dah ceritakan, cerita-cerita cukai ni, mana rakyat suka kalau isu cukai. Zaman Robin Hood dulu pun, rakyat menentang cukai. Tak payah nak disantuni. Kerana pelaksanaan cukai barangan mewah ini akan dilakukan bulan Jun. 5-6 bulan lagi. Ni sekarang ni. Besok rakyat nak makan apa? Harga roti macam mana? Harga tepung bagaimana? Harga beras macam mana? Harga ikan, daging, telur, ayam dan sebagainya. Rakyat nak tahu. Ini live, ada sidang di parlimen dapat didengar oleh rakyat. Saya sebagai warga yang menghantar mereka ke parlimen, yang kita pangkah mereka sebagai ahli parlimen, bukan nak dengar mereka bergaduh. Kita nak dengar apa santunan. Beri cadangan. Yang Amat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah pun mengemukakan cadangannya. Dan semua setuju. Bajet sejumlah 382 bilion diluluskan. Dan sekarang ini perbincangan dalam perkara 1, perkara 2, perkara 3 diperhalusi apa yang perlu dilakukan. Ini keadaannya, saudara. Ya, saya rasalah dalam keadaan sekarang ni agak mengecewakan. Sekarang sebagai Perdana Menteri, dia bukan punya tongkat sakti. Dia bukan mempunyai lampu ajaib. Dia juga memerlukan santunan daripada setiap wakil rakyat. Di sinilah letaknya sebagaimana titah Duli Yang Mulia Seri Paduka Yang Tuan Agong mahukan agar penyatuan fikiran. Saudara,
Jadi sekarang ni mereka bagi saya kadang-kadang nak meluat pada saya rasa lebih baik aku tidurlah kalau macam ni. Malahan saya lihat kursi-kursi di parlimen kosong. Ke mana mereka pergi? Ini juga harus dipersoalkan. Saya rasa kalau ya saudara yang mereka tahu betul saudara Dewa Serama yang mereka tahu ini apa ruang waktu dia kata yang mereka tahu nak tebuk atap. Lain tak ada ceritanya, cerita nak rampas kerajaan, cerita yang akan jatuh kerajaan, cerita itu, cerita ini. Kita tak ambil tahulah. Minta maaf saya gunakan bahasa yang kasar. Go to hell with all this political issue. We want to know. Kita nak tahu apa kehidupan rakyat. Rakyat nak makan apa? Jangan jadi buta, jangan dipekak pada rakyat. Pergilah ke pasar Coket, pergilah ke pasar PJ, pergilah ke pasar-pasar di kawasan anda. Anda wakil rakyat. You are a member of parliament. Kita mengharapkan perbincangan dilakukan bagaimana untuk menyuntik idea-idea yang baik supaya Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dapat mencatatkan. Ini yang perlu dilakukan. Ini perlu dibuat. Nah, ini boleh jadikan sebagai dasar. Anda pembuat dasar. Apa yang berlaku lain tak ada, bangkit. Akhirnya speaker kata, "Ya Muhammad, masa habis. Duduk." Pupak, pembangunan. Cerita pembangunan, cerita jalan. Rakyat nak tahu hidup, kos hidup sekarang ni, saudara. Gagal. Saya tak boleh katakan, jangan saudara nak mengatakan kerajaan ini gagal. Kegagalan itu berpunca dari siapa? Sebab dasar-dasar yang diputuskan di parlimen tidak lagi mencakupi soal kehidupan rakyat. Pembangkang sekarang ni pun dah tak ada untuk rakyat cakap tebuk atap. Itu saja. Saudara berculuk harimau belanga. Saudara, saya bukan nak menghasut anda, tidak. Kalau inilah keadaannya, ke arah mana negara kita nak pergi? Kita mempunyai ahli parlimen, bukan tak. Saya dengar tadi ada ahli parlimen yang jurusannya sebagai insinyur, ada latar belakangnya sebagai peguam, ada juga wakil-wakil rakyat itu, ada yang doktor. Semua ada pendidikan yang tinggi. Tapi apakah mereka menyantuni masalah rakyat? Malahan hari ini saya amat terkejut apabila selepas digulung segalanya itu oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan, saya terkejut apabila secara resminya beliau menyatakan bahawa terdapat 67 projek jana wibawa. Sebenarnya 67, bukan 45. Jangan sembang. 67 projek jana wibawa telah diluluskan dengan nilai sejumlah 7.2 bilion ringgit. Saya kata, ya Tuhan. Sebab sekarang ni data-data itu ada pada beliau sebagai Menteri Kewangan. Ini saya rasa amat mengecewakan. Wang rakyat digunakan, tak tahu untuk mana sebagainya. Tetapi kita dalam keadaan warga hidup dalam keadaan yang tertekan. Saya merasakan sudah sampai masanya kita harus menyuarakan pandangan kita secara berani dan tuntas. Sebab itu saya katakan, kita tunggu lagi 6 hari, saya akan bercakap. Without fear of favor. Apa yang tak betul, kalau anda mempunyai pandangan, cadangan, salurkan, insya-Allah saya akan utarakan. Nak kata apa, macam nak harap wakil-wakil rakyat bercakap di parlimen, tak dapat, salurkan pada saya. Amir Hijaz fans sentiasa menyantuni masalah warga yang kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Tapi bukan dengan menyalahkan. Kita tak mahu nak menyalahkan orang yang tak betul, orang yang tak betul, tak mahu. Kita mahu, okey, sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, apa yang perlu dilakukan? 1, 2, 3, 4. Waktu saya nak mengulas nanti tentang berjaya atau tidaknya Kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan ini menangani derita rakyat. Itu yang penting. Ini Nina, apa hal pula ni? Apa peranan Nurul Izzah? Tak kena-mengena. Mereka hanya duduk dalam. Tak boleh kita jangan single out. Jangan kita menjuruh pada seseorang. Bukan kita tak mau kita tak mau pergi kepada sesuatu benda yang bagi saya merugikan. Macam saudara TikToker ni, UMNO lingkup katanya. Percayalah cakap aku. Saudara, anda bukan Tuhan. Jangan kita membuat andaian yang bukan-bukan. Kita rasa, saya yakin bahawa boleh cakap bahawa rakyat lebih sayang pada Perikatan Nasional. Okey. Tapi parti ini akan lingkup, parti ini akan kalah. Itu kenapa anda berandaian? Berhentilah membuat kerja Tuhan. Saya kadang-kadang tak tahulah macam mana saya nak meminta anda menjadi penganalisa politik masa akan datang. Kita harus menangani situasi hari ini, kehidupan rakyat. Dalam poket yang tinggal duit siling. Keting.
Sedangkan wakil rakyat cukup bulan tak ada masalah. Hari ni berapa bulan? Hari ni apa? Masuk 13 bulan. So masuk lagi 10 hari. Tekan ke dinding adalah 5-16 ribu. Kita macam mana? Dah nak puasa ni. Apa unjuran yang dilakukan? Itu keadaannya, saudara. Yang King Fazmi dia kata di parlimen harus ada pemerhati. Benarlah sepatut begitu. Sewajarnya. Saya setuju dengan pandangan anda. Secara Dahlan Yusof dia kata Datuk Seri O'Brien patut beri allowance. Tak payahlah beri allowance pada saya. Saya tak perlu itu semua. Saya adalah juru bicara rakyat. Rakyat lebih dekat pada saya. Macam pagi tadi saya terima juga ulasan seorang teman kita di Selama. Nak dapat RM200 bantuan daripada Baitul Mal di Selama. Dia pergi telefon ke typing, tak tahu. Pergi ke Ipoh, tak tahu. Apa cerita ni? Ibu tunggal yang miskin yang selama ini dapat RM200 bulanan pun dah tak dapat. Kenapa jadi begitu? Katanya namanya telah dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Kalau kata dah meninggal, mana saja kematiannya? Saya haraplah pegawai masyarakat, kebajikan masyarakat di Selama tu tengoklah isu ni. Jangan sampai rakyat terus hidup dalam kemiskinan. Anda berdosa pada rakyat. Saya nak bagi tahu terus terang, anda berdosa pada rakyat jika anda tidak menyantuni masalah rakyat. Cuma tadi saya cakap pada saudara Lee, saya kata you pergi cari wakil rakyat. Sama ada luar negeri ke ahli parlimen, cari nyatakan keadaan. Kalaulah jawapan daripada wakil rakyat itu, bukan kita nak minta dari wakil rakyat pun. Wang yang selalunya disalurkan, sama ada daripada kebajikan masyarakat ataupun Baitul Mal, bukan banyak mana pun, RM200 saudara, itu pun dipotong. Nauzubillah minaz zalik. Marah betul saya dengan dia orang macam ni. Itu keadaan saudara. Saya haraplah agar kita mesti berlapang dada dan melihat setiap masalah rakyat saudara. Baik saudara, nak cakap soal di parlimen memang panas saudara. Kita cerita sedikit lah pasal politik ni saudara. Dan ini soal masalah di Kedah. Akhirnya hari ini UMNO Kedah menafikan adanya pengundian tu. Ini musim-musim pemilihan. Kenapa jadi begitu? Akhirnya pergerakan pemilihan sayap wanita di Kuala Kedah telah pun diminta diadakan sekali lagi. Katanya pada hari Rabu ni katanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kenapa jadi begitu? Saya nampak ada 2-3 tempat. Ini berlaku di Jerlun, ini juga berlaku di Titiwangsa, ini berlaku di Bagan Datuk, ini berlaku di Kuala Kedah. Janganlah begitu. UMNO sedang bangkit, janganlah anda lakukan tindakan yang boleh memalukan. Cukup-cukuplah. Anda nak jadi jawatan apa pun, ambil lah. Macam mana kata Presiden, pilihlah calon yang setia pada UMNO. Pilihlah mereka yang setia. Tapi kalau anda masih lagi memikirkan soal wang ringgit, memikirkan orang itu, orang ini, hanya kerana diri anda, akhirnya parti yang rosak. Saya haraplah teman-teman semua. Sebab hari ini saya nak mengulas lebih tak nak. Cuma saya harap terdapat sekarang ni yang paling penting. Hari ini saya nak bercakap tentang daripada 8 naib Presiden UMNO tu. Ini yang wajar diberi perhatian, macam Datuk Seri Azalina, wanita pertama menawarkan diri sebagai naib Presiden. Kemudian Menteri Besar seorang aja, iaitu Datuk Wan Rosdi. Serta bagi saya nampak adanya Datuk Seri Khalid Nordin. Beliau masih jadi sebagai naib Presiden. Jawatan tak banyak mana pun. Terpulanglah pada anda untuk memilih. Yang lain saya tak ambil kisah, saya tak nak ambil pot. Tetapi sekali lagi saya katakan, kenapakah wakil rakyat sebagai pemimpin anda sanggup mengecewakan kami di peringkat akar umbi? Kami susah sekarang ni. Saudara, diri duri dia kata UMNO disabotah dari dalam. Itu saya akan ulas besok lah saudara. Kadang-kadang nak tengok cerita benda begini, saya tahu masih ada lagi kluster-kluster yang masih tak puas hati. Nak buat kata macam mana? Saya nak bagi tahu saudara, sebenarnya kerajaan hari ini telah pun di-offer. Dulu yang Mamla tuanku dah bagi peluang. Sekarang ni parti perpaduan, parti Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. You dua parti yang dipilih oleh rakyat, masing-masing dapat 174, satu lagi dapat 174 kursi, satu lagi 82 kursi. Kenapa tidak bercantum? Tubuhkan kerajaan dengan baik. Tapi anda juga menolak. Bila dah menolak begitu sekarang ni, tak kena lagi. Sampai bila nak kena? Saudara Hans, dia kata dulu saya ada mention nama Datuk Jo. Ada juga saya kata. Antara 4 orang tu, yang antara Datuk Johari.
Saudara, mungkin saya terlepas pandang, saudara. So, bagi saya ada 4-5 orang saja yang sesuai untuk dilantik dalam hierarki kepimpinan. Saudara Jeneral Abidin dia kata PN kena jual. Saya tak mau menuduh benda begitu, saudara. Yang kita harap, sekali lagi saya katakan, sebagai pemimpin anda harus menangani masalah rakyat. Rakyat hari ini dah tak nak peduli dah. Tak nak cerita dah soal politik. Yang rakyat nak tahu, sebab itu malam ni saya tak menyantuni pun cerita politik banyak-banyak. Yang saya santuni hari ini, kekecewaan saya melihat apa yang berlaku di Parlimen hari ini. Ahli-ahli Parlimen tidak membicarakan soal kehidupan rakyat, soal harga barang naik, soal pendapatan yang tidak ada, peluang pekerjaan bagaimana, ekonomi yang tak menentu di saat-saat dunia luar sekarang ni menghadapi masalah besar. Kalau kita tak berhati-hati, ini keadaannya, saudara. So anda nak sokong siapa, anda sokonglah. Saya tak ambil kisah pun. Tapi bicara saya terus kepada masalah rakyat. Rakyat menanti dan mengharapkan perjuangan daripada mereka yang kami angkat anda sebagai wakil kami berhujah di Parlimen, satu dewan tertinggi yang akan memutuskan dasar negara. Kita mengharapkan selepas ini nanti akan ada penggulungan. Tunggulah besok, saudara, sama-sama kita tunggu. Kalau tak betul lagi, kita balun satu persatu. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.